bantuan wang ihsan dinaikkan, ringankan beban golongan terjejas. Peralihan fasa PPN di Terengganu disambut baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah 16 September bersama saya Alif Ashraf Kamanur. Turut berlintas langsung hari ini dari Sabah, Sarawak dan Labuan. Fokus hari ini sambutan Hari Malaysia Semai Perpaduan dan gelembung pelancongan di Langkawi jadi tumpuan. Terus bersama Berita Wilayah. Kadar bantuan wang ihsan BWI dinaikkan daripada RM500 kepada RM1,000. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi ketua isi rumah yang terjejas ketika monsun Timur Laut atau lain-lain bencana yang diisytiharkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat JPBP. Ia dijangka dapat meringankan beban lebih 39,000 ketua isi rumah dengan melibatkan peruntukan lebih RM39.5 juta daripada kumpulan wang amanah bantuan bencana negara. Dalam satu kenyataan, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, kenaikan itu diputuskan ketika mesyuarat JPBP yang dipengerusikan beliau pada 13 September lalu. Jelasnya, pemberian bantuan itu bukanlah satu bentuk pampasan atau ganti rugi terhadap kerosakan rumah dan harta benda yang dialami mangsa, tetapi untuk mengurangkan beban yang ditanggung. Ia antara pendekatan baharu kerajaan dalam usaha menambah baik pengurusan dan kesiapsiagaan menghadapi monsun Timur Laut, terutama dalam menghadapi monsun Timur Laut yang dijangka berlaku pada awal November 2021 sehingga penghujung Mac 2022 melibatkan negeri-negeri seperti Pantai Timur, Johor, Sabah dan Sarawak. Baik, berita baik untuk rakyat Sabah. Sejumlah RM18.241 juta peruntukan persediaan bencana daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA disalur kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi melancarkan proses menguruskan tindak balas bencana melibatkan rakyat yang terjejas. Peruntukan diserahkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang sedang dalam rangka lawatan kerja rasmi ke Sabah hari ini. Jelas Perdana Menteri, peruntukan itu adalah bagi perolehan 2,000 unit kit makanan berjumlah RM160,000, 2,500 unit C10 berjumlah RM961,000 dan operasi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Ia turut merangkumi operasi 22 daerah Jawatankuasa Pengurusan Bencana dengan peruntukan RM1.1 juta dan pengurusan operasi COVID-19 berjumlah RM16 juta. Beliau berharap sebahagian daripada peruntukan dapat digunakan untuk pengerasan bencana dan meringankan beban mangsa-mangsa kejadian tanah runtuh seperti di Penampang, Sabah semalam. Peruntukan perbelanjaan operasi dalam monsun Timur Laut 2021-2022 akan disalurkan menggunakan kumpulan wang amanah bantuan bencana negara berjumlah RM9.5 juta bagi membantu kelancaran proses dan memastikan kebajikan rakyat terus dipelihara. Terdahulu, Perdana Menteri dan Ketua Menteri menghadiri sesi talimat pembentangan unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM lebih sejam. Sebanyak 248,810 dos vaksin diberikan semalam, menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin setakat ini 39,483,116 dos. Berikut data harian vaksinasi mengikut negeri.
Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-58 yang kita rayakan pada 16 September tiap-tiap tahun. Tarikh ini adalah tarikh keramat di mana Persatuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak menubuhkan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat bernama Malaysia. Dan ia telah membangun dengan pesat sejak tertubuhnya negara baru bernama Malaysia. Hari ini generasi muda haruslah mempunyai semangat yang jitu untuk terus membangunkan negara Malaysia ini, dan kita mempunyai masyarakat berbilang kaum, berbilang agama, dan kita menghormati di antara satu sama lain. Inilah asas perpaduan negara kita yang harus kita pupuk, dan insya-Allah dengan generasi baru yang mempunyai idea-idea yang baru, kita akan terus melonjakkan pembangunan negara bernama Malaysia ini. Saya dengan ini sekali lagi mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Biarlah kita sama-sama dalam satu saf untuk membangunkan negara yang tercinta ini. Baik, kita ke negeri Bumi Kenyalan, dan antara fokus hari ini ucapan penghargaan bersempena Hari Malaysia daripada komuniti orang Ulu dan Iban. Selain kisah sekumpulan pesara kesihatan tampil membantu memberi suntikan vaksin kepada masyarakat di Sibu, Sarawak. Terus bersama Norsila Talaha. Norsila. Ya, Alif, Hari Malaysia merupakan hari pembentukan kepada sebuah negara yang berdaulat dan ia perlu diraihkan oleh segenap lapisan masyarakat. Turut tidak ketinggalan menzahirkan rasa bangga dan penghargaan bersempena Hari Malaysia hari ini adalah Ketua Masyarakat daripada komuniti orang Ulu dan Iban. Ketua Masyarakat Apoh Tutuh Penghulu Nawan Luhad mewakili masyarakat orang Ulu berharap masyarakat terus proaktif dalam agenda pembangunan nasional kerana ia amat diperlukan di pedalaman. Sambutannya harus diteruskan agar generasi muda yang menjadi tonggak negara pada masa hadapan akan mengerti dan menghayati sejarah dan kebaikan negara kita, dan seterusnya memupuk semangat patriotik dan atau cinta negara dan mengenang, menghargai jasa pejuang kemerdekaan negara kita. Dan seterusnya kita dapat memupuk atau mengeratkan perpaduan melalui konsep keluarga Malaysia. Sementara itu, Ketua Masyarakat Iban Daerah Miri Penghulu Radi Elon juga berkata, dengan semangat patriotik yang tinggi dalam kalangan masyarakat, ia akan menyatukan rakyat berbilang kaum dan agama. Dan kekalkanlah keharmonian yang sedia ada untuk kita menikmati segala pembangunan yang telah dibuat oleh kerajaan selama 58 tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, semangat Hari Malaysia tetap tersemat di hati walaupun berada jauh di tempat pedalaman serta tidak dapat meraikannya seperti kelaziman sebelum ini. Mersam Jok yang merupakan Ketua Kaum Kenyah, Long Tebila Tubau mengakui tidak dapat meraikan sambutan Hari Malaysia di rumah panjang mereka ekoran pandemik COVID-19. Namun Mersam Jok berkata semangat itu sentiasa ada dan wajar disemai dalam diri masyarakat, khususnya generasi muda. Saya Tuan Rumah Mersam Jok dari Long Tebila Tubau sangat bergembira walaupun kami di rumah panjang jauh di pedalaman. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
Perasaan dan semangat sama dikongsikan dengan anak-anak muda yang merupakan pelajar sekolah rendah dan menengah berasal dari rumah panjang berkenaan. Nama saya Rida Fenaria. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia. Ngadan K. Valentina. Selamat Tahun Malaysia. Sempena sambutan Hari Malaysia ini, harapan mereka yang tinggal jauh di pedalaman adalah agar kemajuan dan kemudahan infrastruktur dapat disediakan di tempat mereka. Ngadan K. King Milung. Selamat Tahun Malaysia. Tidak ramai individu mahu kembali ke medan pekerjaan setelah puluhan tahun berkhidmat. Namun lain pula disibu apabila sekumpulan pesara yang terdiri daripada doktor, pembantu perubatan dan jururawat kembali bertugas membantu memberi suntikan vaksin COVID-19 kepada orang ramai. Wartawan Muhammad Al-Hadi Samsawi membawakan cerita pengorbanan kumpulan pesara ini bersempena sambutan Hari Malaysia kali ini. Pembukaan pusat pemberian vaksin untuk industri di Universiti Kolej Teknologi Sarawak UCTS baru-baru ini memerlukan pemberi vaksin yang bukan dalam kalangan penjawat awam. Lantas, pihak Universiti Segi, penyedia perkhidmatan di PPVIEN UCTS ini menghubungi semula pesara-pesara Kementerian Kesihatan untuk membantu operasi pemvaksinan. When I was asked to look for a group of retired nurses and assistant medical officer, I called them up. Most of them that I can contact within 2 hours, and most of those that I called, they agree immediately after explaining why we are being requested to join the team. Berbekal pengalaman semasa berkhidmat di Kementerian Kesihatan, golongan ini tidak kekok melakukan suntikan walaupun ada antara mereka sudah meninggalkan alam pekerjaan untuk tempoh yang lama. Mereka mempunyai pengalaman yang luas, mereka biasa dengan keadaan seperti ini. Kebanyakan mereka pernah terlibat dalam menangani wabak-wabak penyakit lain masa lampau. Dan juga tugas memberi vaksinasi memang tugas utama mereka dulu. Lebih 40,000 dos vaksin telah diberikan sepanjang pengoperasian PPVIEN ini. Kumpulan pesara ini bukan sahaja bertugas di UCTS yang lengkap dengan fasiliti, tetapi juga menempuh perjalanan berjam-jam masuk ke ladang sawit untuk memberi suntikan kepada pekerja di situ. Melalui perjalanan jalan ladang, melakukan suntikan sehingga lewat malam dan bermalam di ladang. Semua ini ditempuhi dengan tabah dan rasa bangga kerana kudrat mereka masih mampu menyumbang sesuatu untuk negara. Kita sebab nak membantu mencepatkan pemberian vaksin ini kepada rakyat lah. Sebab kita memang tahu itu sangat penting lah. Sebelum ni tak pernah pergi ke ladang sawit kan. So now we got the opportunity to go and see. And then jumpa orang banyak orang macam-macam lah. Kita orang kata dek, kita menolong jugalah kan, mencurahkan bakti kita yang di usia yang macam tu. Di sebalik puluhan ribu dos vaksin disuntik ke lengan penduduk di Sibu, pasukan ini dilihat sentiasa ceria walaupun bekerja di fasiliti vaksinasi yang berkapasiti lebih 1,500 orang divaksin setiap hari. I have been very honoured also to be part of the team because although we are mostly retired medical personnel, we have worked very well, and it's amazing to see how fast these retirees can work and be deployed, and they all do this in a very happy atmosphere. Dengan negara mula beranjak ke fasa endemik dan fasa pasca vaksinasi tidak lama lagi, pasukan ini akan kembali semula ke pangkuan keluarga masing-masing. Kembalinya mereka ke alam persaraan kali ini pastinya akan syarat membawa 1,001 kenangan perang melawan COVID-19. Berkorban masa dan tenaga kerana jiwa mereka masih untuk masyarakat. Ini gambaran yang kita dapat berikan untuk pesara-pesara ini yang secara sukarela turun ke semula ke lapangan untuk membantu usaha Sarawak mencapai imuniti kelompok.
Untuk kumpulan petugas barisan harapan kita ini, terima kasih kami ucapkan. Semoga keceriaan kalian semasa menjalankan tugas ini menjadi inspirasi untuk generasi muda turut-turun berkorban untuk negara. Saya Muhammad Al-Hadi Syamsawi, Berita RTM. Selamat menyambut Hari Malaysia. Biarlah kita sama-sama dalam satu saf untuk membangunkan negara yang tercinta ini. Saya ucapkan selamat menyambut Hari Malaysia ke-58. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia, terutama sekali rakyat kita di Sarawak, termasuk kawasan Dun saya, Endok Perdam Gedung. Selamat Hari Malaysia kepada seluruh keluarga Malaysia. Malaysia prihatin. Saya ingin mengucapkan Hari Malaysia yang ke-58 yang seluruh rakyat Sarawak dan rakyat Malaysia. Sarawak menjangkakan populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun iaitu seramai 289,200 orang akan menerima 2 dos vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK menjelang penghujung Oktober depan. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, jumlah tersebut meliputi seramai 96,400 orang remaja berusia 16 hingga 17 tahun dan juga 192,800 remaja berusia 12 hingga 15 tahun yang mempunyai komorbid. Datuk Patinggi Abang Johari menjelaskan setakat semalam seramai 63,252 remaja berusia 12 hingga 17 tahun di negeri ini telah disuntik dos 1, manakala pemberian vaksin remaja berusia 12 hingga 15 tahun yang sihat dijadualkan bermula pada penghujung bulan ini mengikut bekalan stok vaksin yang dijangka tiba pada 30 September ini. Ini adalah satu pencapaian yang telah kita target. We have targeted this target, meaning we are on track that before the opening of school on the 3rd of October, those who are 16 and 17 will be fully vaccinated. Jadi mereka pergi sekolah nanti, they are safe already. It is safe in terms of vaccination. Ketua Menteri juga mendedahkan jumlah kes positif harian yang tinggi di Sarawak kebelakangan ini merupakan kumulatif daripada kes-kes tunggakan berikutan proses saringan yang banyak dilakukan pada bulan ini. Namun hampir kesemua kes tersebut tergolong dalam kategori 1 tidak bergejala dan 2 bergejala ringan. Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu demikian dalam sidang media selepas melakukan lawatan proses pemberian vaksin kepada remaja di Pusat Pemberian Vaksin Dewan Majmak Kuching. Seramai 965 orang remaja dari Kolej Vokasional Matang dan Kolej Vokasional Kuching telah disuntik dalam program imunisasi tersebut. Sementara itu, Sarawak akan mempertimbang untuk membenarkan aktiviti sukan bersentuhan fizikal. Menteri Belia dan Sukan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah bagaimanapun memberitahu ia tertakluk kepada kelulusan daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak yang ketika ini masih tidak membenarkan aktiviti sukan bersentuhan. Namun Dato' Abdul Karim percaya kelonggaran terhadap aktiviti berkenaan akan diberikan memandangkan Sarawak telah melonggarkan kemasukan ke negeri ini bermula hari ini. Tapi memandangkan sudah nampak pelonggaran kita akan buat, insyaAllah sukan-sukan ini akan dibuka juga. Kerana semalam pun sudah dilonggarkan untuk masuk ke Sarawak. Artinya proses untuk pembukaan industri-industri baiknya pelancongan ataupun sukan ini akan dimulakannya. Beliau memberitahu pemberita di Kuching selepas majlis sambutan selamat kembali ke Bumi Kenyalang melibatkan 5 atlet para dan jurulatih Sarawak yang mewakili Malaysia di Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Mengulas mengenai insentif yang bakal diberikan kepada atlet para yang berjaya memperoleh peringkat di Paralimpik Tokyo 2020, Dato' Abdul Karim berkata perkara tersebut akan dimuktamad selepas mesyuarat Kabinet penghujung bulan ini.
Sekian berita dari Sarawak. Selamat Hari Malaysia. #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Saya Nasilat Lahar, kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Nur Sila. Baik saudara, sebelum kita ke berita selanjutnya, kita dapatkan dahulu laporan cuaca semasa bersama Nur Farha Abdul Halim. Assalamualaikum dan selamat Hari Malaysia kepada semua penonton. Kembali bersama Map Malaysia untuk melihat perkembangan cuaca pada petang ini. Hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan semenanjung Malaysia kini berlanjutan sehingga ke malam nanti, terutamanya di sekitar pedalaman utara semenanjung Malaysia iaitu di Kedah, Perak dan juga melibatkan negeri Pahang, Kelantan, Terengganu serta di hampir keseluruhan selatan negeri Johor. Keadaan ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti, dan bagi Sabah dan Sarawak pula tiada hujan yang dicerap setakat ini dan hujan yang sedang berlaku hanya tertumpu di bahagian perairan Sabah Timur. Dijangkakan ia akan mula reda dalam tempoh 2 hingga 3 jam daripada sekarang. Seterusnya, paparan model numerika di jabatan kami menunjukkan menjelang malam nanti keadaan cuaca lembap lebih tertumpu di hampir keseluruhan pedalaman negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, utamanya melibatkan kawasan pedalaman negeri Pahang, negeri Kelantan dan juga Terengganu sehingga ke lewat malam nanti, manakala di Sabah dan Sarawak hanya hujan yang dicerap di 1-2 tempat berpotensi berlaku melibatkan bahagian pedalaman Sabah dan juga di pedalaman Sarawak. Sekian sahaja informasi cuaca untuk kali ini. Seperti biasa, sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca dan gempa bumi seluruh negara, sila pastikan anda layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Facebook, Twitter dan juga Instagram rasmi Map Malaysia. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Kesejahteraan mental dan fizikal. Kekal berhubung. Eratkan rangkaian sosial yang sihat. Aktifkan diri. Tingkatkan kecergasan diri. Syukur. Hargai nikmat kehidupan. Teroka minat. Tonjolkan bakat. Beri. Kebahagiaan dikongsi bersama. Amalkan Take 5. Agenda Nasional Malaysia Sihat. Sihat sepanjang hayat. Kita adalah pasukan yang sama. Rintangan, cabaran semua. Kita, Malaysia. Lebih banyak peruntukan akan dipertimbangkan susulan kejadian tanah runtuh dan banjir di Sabah. Untuk perkembangan di negeri di bawah bayu, kita terus bersama Rita Alusius Malik di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Alif. Susulan tanah runtuh di kampung Segumau Mat Siang Jalan Pinampang Tambunan petang semalam. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri memberi jaminan akan mempertimbang lebih banyak peruntukan untuk daerah Pinampang.
Perdana Menteri yang kini berada di Sabah turut berkesempatan melawat lokasi kejadian. Dalam kejadian tanah runtuh ini, sepasang suami isteri yang berada di dalam rumah berkenaan dilaporkan turut cedera. Kejadian turut menyebabkan sebuah rumah dan beberapa kenderaan tertimbus. Dalam pada itu, setakat 4 petang tadi, Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Sabah memaklumkan 24 penduduk ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS di Kompleks Sukan Pinang. Sementara itu, kerja-kerja pembersihan jalan berkenaan kini sedang dilakukan pihak konsesi Jabatan Kerja Raya JKR Kota Kinabalu. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Limus Juri berkata kedua-dua laluan jalan berkenaan dibuka semula setelah kerja pembersihan selesai bergantung keadaan cuaca. Kita akan pastikan laluan jalan ini dapat dilalui oleh pengguna-pengguna jalan raya, termasuk sekali dari perhubungan daripada Kota Kinabalu ke Tambunan juga Keningau. Beliau ditemui pemberita RTM selepas melakukan tinjauan jalan runtuh di kampung berkenaan. Sementara itu, Pegawai Daerah Pinampang Francis Chong memaklumkan berikutan hujan lebat sejak petang semalam mengakibatkan air sungai Moyok melimpah dan 30 kampung termasuk kawasan perumahan dinaiki air serta 10 jalan utama tidak boleh dilalui. Sambutan Hari Malaysia yang diadakan di lokasi Batu Sumpah Keningau diadakan bagi memperingati syarat-syarat yang dipersetujui dalam pembentukan Persekutuan Malaysia. Sambutan dihadiri Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Jadi setiap tahun kita berkumpul di sini secara simbolik untuk memperingatkan sejarah penubuhan Malaysia dan juga segala perkara-perkara yang berkaitan termasuklah syarat-syarat, jaminan-jaminan, janji-janji penubuhan Malaysia. Datuk Jeffrey berharap Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dapat mengambil langkah-langkah yang positif untuk memastikan perjanjian Malaysia dapat ditunaikan. Berbaki beberapa jam sahaja lagi, rakyat Malaysia bakal menyaksikan sambutan Hari Malaysia 2021 yang disiarkan secara langsung menerusi saluran TV1 pukul 8.30 malam ini. Penerbit dan petugas RTM terus melaksanakan tugasan akhir bagi memastikan siaran langsung berkenaan berjalan lancar. Perkembangan terkini bersama-sama wartawan Saleh Jikri dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Silakan Saleh. Terima kasih Rita. Tidak sabar rasanya untuk menantikan detik 8.30 malam untuk menyaksikan secara langsung sambutan Hari Malaysia ke-58 2021 dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah di Kota Kinabalu ini. Tak kurang juga ada yang berdebar ya. Dan bersama-sama saya ketika ini penerbit secara langsung RTM yang akan bawakan 8.30 malam ini, Sarina Abdul Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana agaknya debaran persiapan petugas RTM untuk melaksanakan tanggungjawab mengadakan siaran secara langsung sambutan Hari Malaysia tahun ini? Okey, sebenarnya kita telah berkampung di SICC ini sejak hari Ahad yang lalu. Jadi telah banyak persiapan yang kita lakukanlah sejak hari Ahad itu dan sejak itu kita telah melakukan 3 kali latihan dan baru semalam kita telah melakukan ratai penuh. Dan kita mengharapkan pada hari ini kita dapat memberi para penonton-penonton yang ialah sambutan ini tidak dapat kita dapat berkumpul bersama-sama seperti yang terdahulu kan kita dapat berkumpul meraihkan bersama-sama sambutan Hari Malaysia, tetapi kali ini oleh kerana pandemik kita dapat menyaksikannya di kaca TV sahaja. Jadi bagi saya debaran tu memanglah ada. Namun kita perlu mengatasi debaran itu agar kita dapat menyajikan sesuatu yang baiklah kepada penonton. Okey, pesanan kepada petugas RTM yang bertugas pada malam ini. Saya mengharapkan semua petugas yang terlibat untuk siaran langsung pada malam ini agar kita dapat bekerjasama dengan baik, committed, kita fokus agar kita dapat memberi yang terbaik kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih.
sama-sama. Baik, nantikan 8.30 minit malam ini secara langsung melalui saluran RTM di TV1 bersama rakan pengulas N dan juga Mahathir. Kembali bersama Rita. Silakan. Baik Saleh, berita selanjutnya. Sementara itu bertempat di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM di Kota Kinabalu, Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkesempatan beramah mesra dengan warga kerja KKMM. Beliau turut diundang jadi tetamu khas menerusi siaran Sabah FM sebelum menyerahkan bantuan prihatin RTM Sabah kepada beberapa penerima yang terjejas akibat COVID-19. Malam ini, Tan Sri Anwar Musa turut sama menghadiri sambutan Hari Malaysia yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu. Sabah sekali lagi dipilih sebagai tuan rumah bagi penganjuran sambutan Hari Malaysia 2021 bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Malam ini, walaupun sambutan diadakan dalam suasana norma baharu, namun pelbagai persiapan dan persembahan menarik telah diatur bagi memeriahkan lagi sambutan meskipun negara masih berdepan pandemik COVID-19. Ikuti perkongsiannya bersama wartawan Sahira Samain. Berikutan prosedur operasi standard SOP ketat COVID-19, hanya 339 individu terdiri para petugas dan jemputan menghadiri sambutan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Mahiruddin dan Toh Puan Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni serta kenamaan lain dari Sabah dan Sarawak. Mereka termasuk Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor serta isteri Datin Seri Panglima Julia Salak dan Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Douglas Unggah Imbas. Sambutan kali ini juga agak unik kerana berlangsung secara hybrid, menggabungkan elemen digital dan fizikal dengan kehadiran tetamu pada skala kecil sesuai dengan norma baharu bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Malah, semua petugas dan jemputan yang terlibat juga diwajibkan menjalani calitan COVID-19 yang dikendalikan klinik panel dilantik sehingga acara kemuncak berlangsung. Pemeriksaan swab test ini yang mana kita adakan pada 14 hari bulan pagi seterusnya sehingga ke 16 hari bulan ini bagi memastikan tiada sebarang penularan dilakukan melalui semua petugas dan juga peserta. Pelbagai pengisian menarik disusun bagi mengenang peristiwa bersejarah membawa kepada pembentukan sebuah negara Malaysia yang ditubuhkan bersama Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Antaranya upacara menandatangani buku khas sambutan Hari Malaysia tahun 2021 dan tayangan montaj Malaysia Prihatin. Selaras dengan tema sambutan Malaysia Prihatin, satu persembahan khas daripada artis-artis Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah bagi mengajak masyarakat pelbagai kaum menangani pandemik COVID-19 juga diadakan. Ternyata sambutan Hari Malaysia cukup penting bagi rakyat negara ini untuk mengimbau sejarah pembentukan Malaysia pada 16 September, sekaligus memupuk semangat perpaduan selain mendoakan yang terbaik untuk negara tercinta. Semoga pada tahun ini kita akan lebih kuat dan lebih bersatu padu untuk memerangi pandemik COVID-19. Dan kita juga mengharapkan supaya semua masyarakat di mana juga berada sentiasa mengekalkan semangat perpaduan. Saya juga berharap agar kita semua dapat mengharungi cabaran pandemik COVID-19 ini dengan penuh ketabahan. Semoga ekonomi negara kita pulih seperti biasa. Selamat menyambut Hari Malaysia. Ini kita berharap supaya rakyat Malaysia dapat hidup bersatu padu, aman dan damai sebagai satu keluarga Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Agar kita sama-sama hidup bersatu padu, berdamai, saling bantu-membantu, tiada perbezaan. Itulah harapan saya. Sambutan Hari Malaysia boleh disaksikan secara langsung menerusi saluran TV1 bermula 8.30 malam ini, selain turut disiarkan menerusi portal Merdeka 360, laman Facebook Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta saluran YouTube rasmi Kerajaan Negeri Sabah. Sahira Samain, Berita RTM.
Selamat menyambut Hari Malaysia dan sentiasa patuhi SOP setiap masa. Selamat Hari Malaysia. Jangan lupa ambil vaksin COVID-19. Malaysia prihatin. Selamat menyambut Hari Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Setia berbakti. Kami dari Verford Task Force mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Baik, selamat menyambut Hari Malaysia 2021. Terus semarakkan rasa cinta kepada tanah air. #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Kembali bersama Alif. Silakan. Terima kasih Rita. Baik saudara, kita kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia dan salam Sabah Maju Jaya. Pada tanggal 16 September 2021, genap 58 tahun usia Malaysia. Sebuah negara baharu yang dibentuk hasil gabungan 4 wilayah, iaitu Sabah atau dulu dikenali sebagai Borneo Utara, Sarawak, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Bersempena dengan sambutan Hari Malaysia pada hari ini, sama-samalah kita berdoa agar pandemik COVID-19 yang melanda negara kita sejak lebih setahun yang lalu dapat dikawal dengan lebih berkesan. Kepada seluruh rakyat Malaysia, sama ada di Sabah, Sarawak atau di Semenanjung, sama-samalah kita memperingati Hari Malaysia yang menjadi hari bersejarah pembentukan negara kita dengan semangat keluarga Malaysia. Selamat Hari Malaysia yang ke-58. Semangat patriotik dizahirkan dengan penciptaan lagu. Untuk paparan berita dari Pulau Mutiara Laut China Selatan, kita bersama-sama Harje Wandi Jack di Labuan. Silakan Harje. Ya Alif, bukti semangat patriotik melalui penciptaan lagu. Pertandingan mencipta lagu Hari Malaysia Anjuran Labuan FM menerima 24 penyertaan. 10 peserta akan dipilih untuk berentap ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada 18 September ini secara maya. Penerbit program itu McAllister Michael berkata, pertandingan dianjurkan sempena sambutan Hari Malaysia 2021. Jelasnya, penilaian telah dilaksanakan selama 3 hari sejak 13 September lalu. Cabaran peserta adalah pastinya mereka diminta untuk buat lagu dari lokasi mereka masing-masing mengikut keadaan semasa ketika ini yang mana kita semua sedia maklum. Namun kreativiti mereka dan juga dari segi peralatan merakam lagu mereka tu menjadi sebenarnya cabaran utama bagi para peserta kali ini. Penilaian lagu melibatkan 3 juri bertauliah diketuai Pengarah Perkhidmatan Muzik RTM Datuk Mohzani Ismail, Pengarah Jabatan Penyiaran Labuan Aminah Samsudin Muhammad dan pemuzik tempatan Labuan Sidi Yusof. Johan pertandingan bakal membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000, tempat kedua RM3,000 dan ketiga RM2,000. Berbeza penganjuran sebelumnya, tema Malaysia Prihatin dipilih dengan format lagu rakaman video tidak lebih 3 minit dengan sekurang-kurangnya 1 alat muzik digunakan. Turut dipertandingkan kategori video terbaik yang akan menerima hadiah tiket penerbangan pergi dan balik sumbangan syarikat Maswing Sendirian Berhad. Pusat Kawalan dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC Awam di Institut Latihan Perindustrian ILP Labuan ditutup dengan rasminya pada 1 September lalu. Penutupan itu susulan penurunan kes harian COVID-19 di wilayah ini. Bagaimanapun, 2 PKRC iaitu Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan dan Hospital Labuan masih beroperasi.
Pengerusi Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Labuan, Ridwan Muhammad Ismail berkata, PKRC ILP itu beroperasi sejak 6 Jun lalu susulan peningkatan kes positif mendadak akibat penularan varian Delta. Katanya, lebih 1,000 pesakit ditempatkan di pusat berkenaan sepanjang pusat itu beroperasi. Walaupun sekiranya keperluan mendadak diperlukan, jadi mungkin kita boleh ataupun kita akan membuat pembukaan semula sekiranya perkara itu diperlukan. Tapi setakat ini PKRC yang ada, iaitu PKRC awam di Dewan Serbaguna PL, itu saja kita gunakan di samping PKRC di Hospital Labuan itu sendiri. Beliau berkata demikian selepas simbolik penyerahan bantuan logistik PKRC kepada pengarah ILP Labuan, Zainuddin Ahmad. Dalam pada itu, asrama pelajar ILP yang dijadikan sebagai pusat kuarantin akan diselenggara berikutan pelajar mula kembali ke institut itu awal Oktober ini. Vaksinasi secara jumpa terus dilaksanakan di Labuan. Kali ini menyasarkan remaja berusia 16 dan 17 tahun yang tidak bersekolah, juga bagi pelajar sekolah tingkatan 4 dan 5 yang tidak berkesempatan mendapatkannya minggu lalu. Ia dilaksanakan menerusi program imunisasi COVID-19 secara berperingkat. Hasil tinjauan berita RTM, pelaksanaan vaksinasi secara jumpa terus turut membenarkan orang awam yang belum mendapatkannya untuk hadir. Proses pemvaksinan berjalan lancar di 2 buah pusat pemberian vaksin, Dewan Darul Kifayah Mawib dan Dewan Mutiara Kolej Matrikulasi Labuan. Sementara itu, rata-rata penerima vaksin remaja yang ditemui ditemani ibu bapa masing-masing. Kerajaan ini sudah bagi kita kesenangan untuk keluar ke mana-mana sebab kita sudah bervaksin kan, jadi kita boleh bebas untuk ke mana-mana tempat, contohnya Labuan ni pergi Ujana begitu. Terima kasih sebab memberi peluang untuk memberi vaksin, jadi saya rasa lebih selamatlah kalau pergi mana-mana, saya lebih selamat. Memberi kebaikan and then buat orang bikin kita selamatlah, baik untuk diri sendiri saya sama dengan keluarga serta saudara mara saya lah. Saya juga sebenarnya ragu mau ambil karena saya sendiri pun takut jarum. Tapi demi kesehatan juga keluarga supaya tidak kena COVID, jadi saya buatlah, beranikan diri supaya semuanya aman dan selamat. Terima kasih pada kerajaan, saya dapat vaksin, boleh kerja sudah. Selamat, sudah jangkitan. Program dilaksanakan Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Labuan. Sebelum ini, program menyasarkan lebih 2,500 pelajar daripada 12 buah sekolah menengah. Manakala bagi dos kedua pula dijangka bermula awal Oktober depan. Isu kekurangan bekalan telur ayam di Labuan. Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Labuan membenarkan bekalan telur dibawa masuk dari negeri Sarawak dan Semenanjung, Malaysia. Menurut pengarahnya, Dr. Marisia James Abi, ia dijangka sampai dalam tempoh 1 atau 2 minggu lagi. Pihaknya turut menghubungi pihak JPV Sabah memohon meningkatkan kuota penghantaran telur ke Labuan. Jelas Dr. Marisia, bekalan telur di Labuan berkurangan selepas JPV Sabah menghadkan penghantaran susulan hasil pengeluaran telur ayam di Sabah berkurangan. Ia berikutan stok pengeluaran telur di peringkat ladang di negeri itu mengalami kekurangan dan tidak mencukupi untuk menampung permintaan yang tinggi. Ketika ini, kuota ekspor telur ke Labuan sebanyak 500,000 biji sebulan berbanding jumlah yang sama untuk tempoh seminggu sebelum ini. Dr. Marisia menasihatkan pengguna agar bersabar kerana situasi ini bersifat sementara. Beliau turut menyarankan pengguna mendapatkan sumber protein lain seperti ikan, daging dan ayam selain bergantung kepada telur ayam. Dengan itu, sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Terus patuhi SOP ditetapkan. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama-sama Alif. Silakan Alif. Baik, terima kasih Harji. Pengumuman tentang Terengganu bakal memasuki fasa ketiga Pelan Pemulihan Negara PPN berkuat kuasa esok disambut baik. Peralihan fasa tersebut membolehkan lebih banyak aktiviti harian dilakukan dan pelbagai sektor perniagaan dibenarkan beroperasi semula.
Ahli Parlimen Kuala Nerul Dato' Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali berkata, peralihan menjadi pemangkin ekonomi setempat memandangkan kepelbagaian produk pelancongan di daerah berkenaan. Malah daerah tersebut mencatat vaksinasi tertinggi berbanding daerah-daerah lain iaitu melebihi 80%. Secara keseluruhannya sehingga semalam Terengganu mencatatkan 56.7% jumlah vaksinasi dos pertama. Dengan fasa 3 yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam untuk bermula pada 17 hari bulan besok, insya-Allah kita harap ekonomi akan dibuka sepenuhnya. Maka krisis ekonomi yang kita hadapi akibat pandemik COVID-19, insya-Allah kita boleh tangani segeralah, dan kita harap rakyat akan segera bangkit daripada kesuraman ekonomi hasil pembukaan ekonomi bermula pada. Terdahulu beliau merasmikan Hari Buloh Sedunia di Tepuh Kuala Nerus. Penanaman buloh digalakkan dalam kalangan masyarakat memandangkan komoditi tersebut mampu memberi pulangan lumayan. Seorang kanak-kanak lelaki berusia setahun 8 bulan yang hilang ketika dibawa bapanya ke sebuah ladang kelapa sawit di Felda Jeng ke-4 semalam ditemukan lemas di Sungai Jempol Maran kira-kira 10.37 pagi tadi. Difahamkan sebelum kejadian, mangsa Muhammad Abdullah Saiful Bahari bersama kakak dan abangnya yang berusia 8 dan 6 tahun berada di dalam kereta sebelum mangsa hilang tanpa disedari. Ketua Balai Jengka Raja Muhammad Arif Raja Samsudin dalam satu kenyataan berkata, mayat mangsa ditemukan tersangkut pada timbunan ranting kayu kira-kira 1 kilometer dari lokasi mangsa dipercayai jatuh. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis sebelum dibawa ke hospital. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Maran Deputi Superintenden Nur Zamri Abdul Rahman berkata, berdasarkan siasatan awal, ayah mangsa menyedari kehilangan anaknya pada pukul 1 tengah hari apabila mangsa tiada di dalam kereta dan gagal dijumpai. Lelaki berkenaan kemudiannya mengesyaki mangsa terjatuh ke dalam sungai sebelum meminta bantuan orang kampung untuk mencari mangsa. Saudara, lapisan ozon yang terletak di lapisan stratosfera kira-kira 15 hingga 30 km dari permukaan bumi berfungsi menyerap sinaran ultraungu UV berbahaya supaya tidak memasuki ruang dan permukaan bumi. Pendedahan kepada sinar UV secara berlebihan boleh mengakibatkan penyakit berbahaya selain memberi kesan terhadap ekosistem bumi. 16 September ditetapkan sebagai Hari Ozon Sedunia, namun sejauh mana masyarakat sedar tentang kepentingan lapisan ozon ini? Wartawan Nur Syafina Sari ada laporannya. Saya mendapatkan pandangan orang awam untuk melihat sejauh mana mereka sedar akan kepentingan lapisan ozon. Okey, lapisan ozon ni adalah satu lapisan yang berada di bawah langit bumi, yang mana kata kalau ia nipis, bumi akan menjadi panas. Itu yang saya faham tentang lapisan ozon lah. Okey, apa yang kita patut lakukan untuk menjaga lapisan ozon supaya tidak nipis? Janganlah kita membuat pembakaran terbuka dan membuat pencemaran udara. Seperti macam kalau kilang-kilang tu, kita patutlah ada dia punya tapis udara lah, tapis asap tu. Macam mana yang kita tahu antara lapisan ozon ni antara langit dan bumi lah. Sebagai filter, di mana kita sama-sama lah, kalau boleh kita menjagalah kita punya persekitaran alam sekeliling kan. Macam saya pun macam bengkel ni macam minyak, mana saya buang pun dekat dalam tong yang dah disediakan lah. Jadi saya pun tak boleh nak buang merata-rata kan. Kita takut pencemaran sebab saya sini pun berdekatan dengan pantai, laut. Jadi kita sama-samalah menjaga kebersihan alam sekeliling kita ni. Tentang masalah lapisan ozon bumi kita ni, dah rasa panas, nipis. Jadi saya harap kita jagalah alam sekitar dekat bumi kita ni. Yang biasanya saya jaga buang minyak hitam dekat tempat yang disediakan lah. Jangan kita buang dia dekat longkang ke, kan.
Takut nanti pencemaran tu pergi ke sungai disebabkan panas. Mungkin kita lah tak menjaga alam sekitar ni. Menurut Pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Melaka, Rosli Osman, punca utama penipisan lapisan ozon adalah daripada kesan penggunaan bahan kimia yang dikenali sebagai bahan pemusnah ozon BPO secara berlebihan seperti klorofluorokarbon CFC, helen, karbon tetroklida CTC, metil bromida MBR dan hidroklorofluorokarbon HCFC. Usaha menjaga lapisan ozon adalah usaha kolektif seluruh penduduk dunia. Namun di pihak JAS Melaka, peranan diambil untuk mendidik dan memberikan kesedaran kepada masyarakat berkenaan kepentingan pemeliharaan lapisan ozon. Antaranya, pengumpulan e-waste dalam kalangan masyarakat setempat, pelajar sekolah dan Institut Pengajar Tinggi IPT, kaki tangan kerajaan serta pihak industri, pembinaan stesen pengawasan kualiti udara automatik ketiga di Melaka dan mengadakan kem kesedaran lapisan ozon kepada para guru. Pertama, saya nasihatkan kalau boleh kita hendaklah ada ilmu pasal lapisan ozon ni, apa yang penyumbang yang memusnahkan lapisan ozon ni. Daripada situ kita antara peranan yang boleh dimainkan ialah mengurangkan atau menghentikan penggunaan produk berasaskan CFC ataupun HCFC. Sebagai pengguna kita kena bijak. Okey. Faktor penentu kejayaan pemeliharaan lapisan ozon sebenarnya bergantung kepada sikap dan prihatin warga negeri Melaka yang perlu sentiasa menerapkan dalam minda bahawa ia merupakan tanggungjawab kita bersama. Kerajaan berharap agar semua pihak, baik rakyat, pengusaha sektor industri dan pihak berkepentingan supaya berganding bahu dalam menjadikan usaha pemeliharaan lapisan ozon. Tanggal 16 September setiap tahun ditetapkan sebagai Hari Ozon Sedunia oleh PBB bagi mengingatkan penduduk dunia kepentingan ozon dan ia sekaligus mengelakkan masalah kesihatan dan malapetaka dalam kehidupan harian kita. Laporan Nur Syafina Sari untuk Berita RTM. Pulau Langkawi memasuki fasa keempat Pelan Pemulihan Negara PPN bermula hari ini. Ia selari capaian imuniti kelompok dengan kadar imunisasi sehingga 90% penduduknya yang selesai divaksin awal minggu lalu. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur berkata peralihan fasa itu juga selaras pembukaan semula Langkawi menerusi gelembung pelancongan. Ia dijadikan penanda aras baharu peningkatan ekonomi penduduk Langkawi dengan sasaran sehingga 400,000 pelancong menjelang akhir tahun ini. Travel bubble pasal 4 dia. Langkawi saja. Kedah belum lagi. Tanah Besar belum lagi, Langkawi. Kita harap semua yang berlaku hari ini dan hari-hari yang mendatang ni semua perkara yang positif untuk kita kembangkan lagi bubble travel ini. Kita gambarkan benda-benda yang positif, kita laksanakan benda-benda yang positif. InsyaAllah perkara ini akan mencetak kejayaan lah. Beliau ditemui selepas menyambut ketibaan penerbangan sulong ke Langkawi menerusi gelembung pelancongan di lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Penerbangan pesawat Malaysia Airlines MH1432 itu membawa 159 penumpang. 17 lagi penerbangan dari pelbagai destinasi dijadual tiba selain kaedah pengangkutan laut dengan jumlah keseluruhan pelancong pada hari pertama seramai 3,200 orang. Terminal feri Kuala Perlis kembali sibuk berikutan pembukaan Pulau Langkawi sebagai destinasi rintis pelancongan domestik bermula hari ini. Terminal berkenaan menjadi satu-satunya laluan ke Pulau Langkawi setelah Terminal Feri Kuala Kaedah ditutup sehingga 19 September berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat. Tinjauan Berita RTM mendapati orang-orang ramai telah hadir ke Terminal Feri seawal 7 pagi. Setiap pengunjung perlu menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum dibenarkan menaiki feri. Jadi kita mengharapkan kepada pengunjung-pengunjung yang datang daripada luar Perlis khususnya, mereka cubalah membaca dulu maklumat keperluan supaya bila mereka berada di sini, mereka tidaklah
dalam keadaan terlupa dan sebagainya, menyebabkan mereka tidak mampu pergi ke Langkawi kerana tidak mematuhi beberapa perkara. Jadi elok baca dulu, dapatkan maklumat. Tadi pun saya dah berbincang dengan pihak Motek, yang mana pihak Motek sekarang ini sedang menawarkan maklumat-maklumat dalam portal, dalam sosial media mereka tentang keperluan apakah yang diperlukan sebelum datang ke Kuala Perlis untuk pergi ke Langkawi. Rakyat Malaysia mampu mencipta keajaiban membawa negara keluar dari krisis ekonomi kesan daripada pandemik COVID-19. Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin percaya setiap perancangan yang diatur kerajaan bakal merancangkan kembali ekonomi negara. Selaku pengerusi Majlis Pemulihan Negara, saya akan memastikan setiap perancangan untuk merancangkan semula aktiviti sosioekonomi negara dibuat secara komprehensif, teratur dan lestari. Yang penting, setiap rakyat haruslah dapat merasai nikmat dan manfaat daripadanya selaras dengan matlamat Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Beliau turut mengingatkan rakyat agar terus mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan walaupun banyak kelonggaran telah diberi. Beliau turut akui komitmen rakyat dalam menjaga SOP dan mengambil vaksin telah membantu usaha pemulihan negara agar dapat keluar daripada kemelut pandemik. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian dalam ucapan sempena Hari Malaysia di laman rasmi Facebook beliau. Pusat Kecemerlangan Area 57 di Teknologi Park Malaysia Kuala Lumpur dibangunkan sebagai pusat sehenti bagi perkhidmatan penyelidikan dan pengujian berkaitan teknologi drone untuk memberi manfaat kepada pengguna serta pengeluar drone. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata Area 57 seluas 5 ekar itu dilengkapi infrastruktur bersepadu. Antaranya landasan drone 100 meter, kawasan jaringan drone 300 meter persegi, tapak pengujian drone serta peralatan pembuatan. Ujar Datuk Seri Dr. Adham, perkembangan industri drone dijangka dapat meningkatkan peluang pekerjaan berkemahiran sekaligus turut membantu pelbagai sektor industri untuk penjanaan pendapatan ekonomi. At the level kepada penyediaan teknologi terkini lah. So had kita tidak ada batas. Kita yakin satu hari nanti dengan penyambungan teknologi baharu seperti penggunaan artificial intelligence, aktiviti yang sangat berkait rapat dengan usaha negara untuk meletakkan keselamatan sangat penting iaitu security dan juga pengawasan surveillance. Jelasnya lagi, kerjasama dengan pelbagai agensi akan terus dipergiat dalam usaha membangunkan dan mempermudahkan perkembangan industri drone. Beliau ditemui selepas merasmikan pra-pelancaran Pusat Kecemerlangan Area 57 di Kuala Lumpur. Baik, saudara, berita wilayah 16 September berakhir di sini. Sebagai keluarga Malaysia, terus kibarkan jalur gemilang. #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Saya Alif Ashraf Kamanur. Selamat Hari Malaysia. Assalamualaikum dan salam hormat.